I got so much more to fuss with this night on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 whole thoughts, new block, where that bitches on the line, and you know they come straight. Pendidikan. Pendidikan ni daripada ialah education yang berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud membimbing atau melatih, dan educate yang bermaksud melatih atau mengasuh. Juga ia adalah sebagai satu proses mendidikan seseorang individu dari segi kemahiran agar dia dapat pekerjaan. Okay. Definisi pendidikan berdasarkan tokoh dari Socrates. Dia berkata pendidikan ialah usaha pembinaan perkataan dan perkembangan akal fikiran. Dari Muhammad Idris Al-Syafi'i, ia mendefinisikan pendidikan bermatlamat membentuk akidah dan penguasaan ilmu. Manakala John Dewey pula, dia mendefinisikan pendidikan sebagai proses membentuk kecenderungan asas yang berupa kepercayaan dan perasaan terhadap alam sejagat dan manusia. Okey. Terdapat beberapa jenis pendidikan. Ada 3 jenis pendidikan, iaitu formal, informal dan non-formal. Ia terbahagi kepada 8 kriteria. Yang pertama, daripada untuk formal, dari reka bentuk. Formal ini adalah dari segi reka bentuk, perkembangan dan kemahiran. Dia lebih kepada perkembangan dan kemahiran. Manakala informal pula, dia bina kemahiran, dan non-formal pula perkembangan kemahiran. Dari segi kriteria pengajaran, untuk formal ialah guru, terlatih dan pedagogi. Dan informal pula, keluarga dan masyarakat. Manakala non-formal pula, ahli masyarakat yang pakar. Dari segi pembelajaran, untuk formal ia lebih seragam dan berjadual. Manakala di informal pula, dia lebih kepada teguran, larangan dan contoh. Manakala non-formal pula, ia bersikap berjadual. Kriteria seterusnya adalah institusi. Untuk formal, ia adalah rasmi, ia di sekolah. Manakala informal pula, ianya tidak rasmi seperti di rumah, di luar dengan masyarakat. Manakala untuk non-formal pula, dia adalah rasmi dan tak rasmi. Dia more kepada bahagian NGO. Seterusnya, daripada segi kurikulum, untuk formal, ia lebih rasmi dan kebangsaan. Manakala informal pula, dia tak rasmi dan dia adalah tersirat daripada perbuatan macam tu. Okay, dan sekali adalah non-formal, ia juga bersikap tidak rasmi. Untuk penilaian pula, untuk formal, ia lebih kepada rasmi dan kebangsaan. Manakala informal pula, dia daripada segi pandangan masyarakat. Dan non-formal, ia lebih kepada kehadiran. Pengiktirafan pula, formal adalah untuk penjawat ada yang ada sijil, ada diploma, ada degree. Manakala untuk informal pula, ia lebih kepada masyarakat dan budaya. Manakala non-formal ialah daripada sijil penyertaan. Untuk organisasi, kebanyakan formal adalah daripada kerajaan dan swasta. Informal pula daripada keluarga dan masyarakat. Manakala non-formal pula dari segi kerajaan, swasta dan NGO. Okay, konsep falsafah. Falsafah ni berasal daripada perkataan Yunani juga, iaitu filosofia. Philo ni adalah maksudnya adalah cinta, manakala sofia adalah bijaksana atau arif. Filosofia ini, jadi maksud filosofia adalah cinta kebijaksanaan ataupun love of wisdom. Dari sudut pendidikan, falsafah adalah suatu proses yang merangkumi 2 perkataan yang saling berkait, iaitu pendidikan dan pendidik, dan setiap pendidik itu mempunyai falsafah yang tersendiri untuk menjalankan proses pembelajaran. Seterusnya, saya akan sambung kepada bahagian falsafah dan pengetahuan manusia. Terdapat 2 kategori ilmu di dalam falsafah dan pengetahuan manusia, iaitu ilmu wahyu dan juga ilmu akal. Yang pertama ialah ilmu wahyu. Ilmu wahyu juga dikenali sebagai nakli. Ia merupakan kategori ilmu yang diturunkan oleh Tuhan untuk panduan kehidupan manusia yang menjadi umatnya menerusi orang perantaraan yang terpilih menerusi kitab-kitab dan risalahnya. Ilmu wahyu ini untuk mengenal Tuhan dan beribadah kepadanya dan mencipta keharmonian dalam menguruskan dunia. Contoh ilmu wahyu ialah Al-Quran, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab Taurat. Kategori ilmu yang kedua pula ialah ilmu akal atau dikenali sebagai akli. Terdapat 4 jenis ilmu akal, iaitu empirical, rasional, autoritatif dan juga intuisi. Pengetahuan yang pertama yang terdapat di dalam ilmu akal ialah pengetahuan empirikal. Pengetahuan empirikal merupakan pengetahuan yang diperoleh menerusi pengalaman panca indera yang menghasilkan satu penemuan baru seperti bahan, idea dan juga kaedah. Contohnya, pengetahuan yang terdapat di dalam mata pelajaran sains, matematik, geografi, astronomi, sejarah dan sebagainya lagi. Pengetahuan yang kedua pula ialah pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional merupakan pengetahuan yang diperoleh menerusi proses takbulan yang berpandukan logik untuk menyelesaikan masalah atau membuat rumusan. Logik induktif atau logik diduktif sentiasa digunakan berdasarkan cerapan yang dilakukan. Pengetahuan yang ketiga pula ialah pengetahuan autoritatif yang merupakan pengetahuan yang ada pada orang tertentu yang diiktiraf sebagai pakar. Pendapat pakar ini sentiasa menjadi rujukan dan diiktiraf sebagai sah dan boleh dipercayai. Contohnya, hanya doktor yang tahu tentang sesuatu penyakit dan kaedah rawatan dan penyembuhannya.
Pengetahuan yang terakhir pula ialah pengetahuan intuisi yang melibatkan pengetahuan yang setiap orang miliki tetapi bergantung kepada kepekaan dan sensitiviti terhadap persekitaran. Pengetahuan ini berkaitan dengan celik akal atau ilham. Contohnya, pengubah lagu, penulis dan pelukis hanya berkarya setelah mendapat ilham. Seterusnya, saya akan menceritakan pula tentang kedudukan ilmu falsafah, sains dan agama. Russell pada tahun 1946 mengatakan falsafah merupakan satu disiplin ilmu yang kedudukannya berada di antara ilmu agama dan ilmu sains. Hal ini disebabkan ilmu sains merupakan ilmu yang berasaskan takkulan, manakala ilmu agama pula merupakan ilmu yang berdasarkan spekulatif. Manakala ilmu falsafah pula merupakan ilmu yang di dalamnya mengandungi kedua-duanya iaitu takkulan dan spekulatif. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga ilmu itu berusaha untuk mendapatkan persamaan iaitu kebenaran. Falsafah, sains dan agama merupakan disiplin ilmu yang saling melengkapi untuk mendapatkan kebenaran. Di dalam ilmu sains, ia membuktikan kebenaran menerusi penaklulan. Contohnya, apabila awan mendung, hujan akan turun. Di dalam ilmu agama pula, ia percaya akan kebenaran berasaskan spekulatif iaitu Tuhan itu ada. Namun dalam falsafah pula, ia membawa kepada kebenaran berteraskan penaklulan dan spekulatif. Contohnya, hujan turun hanya dengan kehendak Tuhan. Walaupun awan kelihatan mendung, ada kalanya hujan tidak akan turun. Seterusnya, saya akan beralih kepada topik falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan merangkumi ilmu falsafah dan juga ilmu pendidikan. Ianya juga merupakan hakikat pelaksanaan pendidikan. Terdapat tiga tokoh yang mendefinisikan pengertian falsafah pendidikan. Tokoh yang pertama ialah Al-Ghazali. Al-Ghazali menyatakan bahawa pendidikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan kanak-kanak. Pendidikan sangat menentukan kehidupan sesuatu bangsa dan pemikirannya. Falsafah pendidikan membentuk kaedah pemikiran falsafah dalam kerangka menyelesaikan permasalahan pendidikan. Situasi ini kemudian menghasilkan teori dan kaedah pendidikan untuk menentukan pelaksanaan aktiviti pendidikan. Tokoh yang kedua pula ialah Abdul Fattah Hasan. Abdul Fattah Hasan menyatakan bahawa falsafah pendidikan merupakan suatu sistem kepercayaan, pegangan atau prinsip am yang membincangkan pelbagai hal tentang pendidikan dan pengajaran yang patut dilaksanakan di sekolah atau di dalam bilik darjah. Tokoh yang terakhir pula ialah Ornstein dan Hankins. Perbincangan mereka mengenai pendidikan yang berkaitan dengan persoalan berikut sangat dipengaruhi ilmu falsafah. Oleh kerana ilmu tersebut berkaitan langsung dengan pendidikan, maka persoalan-persoalan tersebut menjurus kepada persoalan falsafah pendidikan. Antara persoalannya ialah, apakah yang menjadi arah dan hala tuju pendidikan? Mengapakah ada matlamat yang dianggap bermakna? Sejauh manakah wujud perbezaan didikan dan latihan? Adakah perlu wujud bentuk pengetahuan yang berbeza? Bagaimanakah kandungan kurikulum yang digunakan dibentuk? Adakah kurikulum yang berbeza diperlukan untuk murid yang berbeza? Dan juga bagaimanakah bentuk kurikulum yang spesifik boleh dijustifikasikan dengan baik? Itulah antara persoalan-persoalan yang dinyatakan dalam perbincangan ini. Pengertian dasar pendidikan. Dasar pendidikan sebagai suatu prinsip dan tindakan yang khusus berkaitan dengan isu-isu pendidikan yang diikuti atau seharusnya diikuti dan direka bentuk untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan daripada Troller 2003. Seterusnya, dasar pendidikan merupakan suatu garis panduan untuk mencapai hasrat pendidikan yang bermatlamatkan, iaitu daripada Abdullah Sani 2003. Seterusnya, mengkategorikan dasar-dasar pendidikan yang digubal kepada 4 tujuan utama, iaitu kawalan, mendisiplin, solusi iaitu penyelesaian masalah, kebajikan, perkhidmatan dan inovasi iaitu pembaharuan daripada Sufyan Hussein 2002. Dasar dirujuk sebagai asas tunjang dan teras yang bertujuan untuk pengukuhan sesuatu perkara daripada Kamus Dewan 2005. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan mesti merangkumi komponen guru, pelajar, kandungan dan konteks yang berkaitan. Sebagai contoh, pemproses dan struktur pengajaran, pelajar adalah jenis hubungan antara guru dan pelajar dalam sistem pendidikan. Jenis hubungan lanjut termasuk kandungan pelajar, kandungan guru dan sebagainya daripada Theodore 1991. Seterusnya, komponen atau subsistem sistem pendidikan adalah guru, pelajar, kandungan dan konteks dan mempengaruhi hubungan berkaitan dengan bagaimana komponen ini disambungkan daripada Steiner 1988. Pembangunan pendidikan. Konsep pembangunan dalam Islam adalah berasaskan kepada keesaan Allah. Matlamat ialah keradahan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu mardatilah dan kerangkanya mencakupi segala waktu panjang iaitu waktu kehidupan di alam roh, dunia dan di akhirat. Sepanjang skala itu manusia mesti mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat daripada Muhammad Syukri Saleh 2002. Seterusnya, pembangunan merujuk kepada perubahan sosial melibatkan pelbagai aspek dalam masyarakat seperti persepsi politik, tanggapan tentang kemajuan ekonomi dan amalan budaya daripada A. Aziz Rahman 2010. Dan yang terakhir sekali ialah pembangunan boleh dipahami daripada kebiasaan ekonomi dan tidak dari perspektif politik, etika, ideologi atau kriteria yang lain. Pembangunan tidak hanya dilihat dari faktor-faktor ekonomi seperti tanah, buruh, modal dan pengusaha, tapi lebih kepada perkembangan ekonomi daripada Berger 1992. Seterusnya adalah hubung kait falsafah, dasar dan sistem pendidikan.
Falsafah pendidikan. Falsafah merupakan hasil pemikiran yang mempertimbangkan berbagai soalan dan dari berbagai sudut serta melihat gambaran besar yang menyentuh persoalan itu. Contohnya falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Seterusnya adalah dasar pendidikan. Daripada falsafah barulah dasar digubal. Dasar merupakan formulasi idea-idea sebagai panduan untuk tindakan. Pelaksanaan sesuatu dasar membabitkan persoalan perundangan. Contohnya dasar pendidikan percuma (DPP). Seterusnya adalah sistem pendidikan. Apabila suatu dasar sudah termaktub, maka sistem didirikan bagi melaksanakan dasar dan falsafah tersebut. Sesuatu sistem mempunyai komponen yang rumit dan kompleks. Pelaksanaan sistem yang berjaya apabila semua komponen saling bergabung dan menyokong antara satu sama lain. Contohnya sistem pendidikan seperti pendidikan peringkat prasekolah, rendah, menengah, dan khas. Seterusnya adalah fungsi dan implikasi falsafah terhadap pendidikan. Fungsi falsafah terhadap pendidikan yang pertama adalah ketepatan makna pendidikan. Membina makna pendidikan itu sendiri adalah kerja falsafah untuk membedakannya dengan makna-makna yang lain dengan mengambil kira cabang-cabang metafizik, epistemologi, aksiologi, dan logik. Setiap cabang memberi pengertian yang tersendiri. Metafizik bermaksud ketuhanan, realiti, dan kesejagatan, manakala epistemologi adalah perihal ilmu atau pengetahuan. Aksiologi pula adalah perihal nilai, etika, dan estetika, manakala logik merupakan pemikiran dan penyelesaian masalah. Contohnya pendidikan, pengajaran, pembelajaran, kurikulum, dan pentafsiran. Seterusnya adalah menentukan matlamat atau hala tuju pendidikan. Falsafah pendidikan yang menentukan arah kemanakah setiap warga negara perlu dibimbing pada peringkat usia persekolahan. Sekolah merupakan institusi yang dibina untuk kepentingan masyarakat bagi menyediakan tempat pendidikan yang sempurna terhadap anak-anak mereka menjadi insan yang sempurna dan warga negara yang dicita-citakan. Contohnya keinsanan, kemanusiaan, ketuhanan, pembangunan, dan kelestarian. Yang ketiga adalah kebermaknaan khas di pendidikan. Tujuan pendidikan yang telah ditetapkan memberi gambaran yang jelas tentang hasil pendidikan, iaitu outcome yang mesti dicapai, warga negara yang bagaimana yang semestinya dibentuk, dan pembangunan yang bagaimana yang akan dilaksanakan. Contohnya warga negara berakhlak, harmoni, bersatu padu, seimbang, dan progresif. Yang keempat adalah menetapkan proses pendidikan. Dengan adanya matlamat dan hasil pendidikan yang hendak dicapai, maka perkara penting berkaitan dengannya ialah menetapkan cara atau proses yang perlu dilaksanakan ke arah mencapai matlamat dan hasil pendidikan tersebut. Contohnya bersepadu, menyeluruh, seimbang, dan harmonis. Dan yang terakhir adalah penambahbaikan pendidikan. Membina falsafah pendidikan merupakan langkah pertama untuk membaiki proses pendidikan dalam sistem pendidikan yang dilaksanakan di sesebuah negara. Contohnya pendidikan sepanjang hayat, pendidikan masa hadapan. Seterusnya, subtopik terakhir bagi tajuk ini adalah 1.4, iaitu pengaruh pendidikan terhadap pembangunan. Pengaruh pendidikan yang pertama ialah pendidikan untuk semua. Kesan terhadap pembangunan bagi pengaruh ini adalah pembangunan kepada wanita dan keluarga. Seperti yang kita tahu, tahap literasi yang semakin tinggi dalam kalangan wanita menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap penurunan kadar kelahiran, peningkatan tahap penjagaan kesihatan, dan peningkatan kualiti keluarga. Pengaruh pendidikan yang kedua ialah pendidikan kemahiran. Pendidikan kemahiran memberikan kesan kepada pembangunan ekonomi. Membina rakyat ke arah pekerja kreatif berasaskan teknologi yang telah berjaya meningkatkan produktiviti dalam pengeluaran hasil ekonomi. Bukan itu saja, TVET juga telah meningkatkan kecekapan dan kemahiran bekerja dalam kalangan masyarakat. Seterusnya adalah pengaruh pendidikan berterusan. Pendidikan berterusan memberi kesan kepada pembangunan daripada segi sosial. Pendidikan ini memainkan peranan penting dalam perhubungan keluarga, masyarakat, dan negara, menerusi kesedaran dan penglibatan dalam memupuk perpaduan, keselamatan, kesejahteraan, dan keharmonian. Pengaruh pendidikan yang keempat ialah pendidikan secara percuma. Pendidikan ini memberi kesan kepada pembangunan demokrasi. Pendidikan telah memberikan hak yang adil kepada semua rakyat untuk menyokong kualiti kehidupan masyarakat yang harmoni. Daripada segi pendidikan agama pula, kita dapati bahawa kesan pembangunan kepada agama. Literasi agama telah meningkatkan kesedaran masyarakat untuk hidup mengikut ajaran agama dan sentiasa berakhlak mulia. Bagi pengaruh pendidikan yang ketujuh ialah pendidikan sejarah dan sivik. Kita dapati bahawa kesan kepada pengaruh pembangunan ialah pembangunan nilai patriotik dan kewarganegaraan. Ianya, hal ini kerana ianya mewajibkan pendidikan sejarah yang telah memupuk nilai patriotik dalam kalangan rakyat yang berbeza kaum dan agama untuk memartabatkan bangsa serta mendaulatkan negara. Pengaruh pendidikan yang terakhir adalah pendidikan STEM. Pendidikan STEM telah memberikan kesan kepada pembangunan daripada sains dan teknologi. Pendidikan STEM ini memainkan peranan positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktiviti, pengurangan ketidakseimbangan pendapatan, dan meningkatkan penggunaan inovasi teknologi. Kesimpulan keseluruhan bagi tajuk kami pada hari ini dapat kita simpulkan di sini bahawa falsafah menjadi keras kepada perancangan dan pelaksanaan pendidikan. Dasar pula merupakan formula untuk merealisasikan hasrat dalam falsafah.
Bagi negara membangun, pendidikan adalah sebagai pelaburan untuk mengubah minda dan kehidupan masyarakat. Manakala bagi negara maju, pendidikan merupakan sebagai rekreasi, pelancongan dan industri. Jadi, kesimpulannya, di Malaysia, kita diakui sebagai sistem pendidikan antara yang terbaik di dunia, serta Malaysia juga ada mewartakan falsafah pendidikan tersendiri iaitu falsafah pendidikan kebangsaan FPK.